Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai unit 7 ya. Unit 7 ini adalah mengenai principle of integral evaluation. Baik. Berikut adalah sub-sub topik yang akan kita sentuh, iaitu kita akan melihat overview of integration method, lepas tu diikuti dengan integration by parts, integrating trigo function, trigo substitution, dan akhirnya adalah integrating rational function by partial fraction. Okey ya. So dekat sini kita lihat page yang seterusnya adalah integration formula. Sama je ya yang kita telah pun pelajari pada chapter 5. Semua ni ya. Dan kalau kita lihat dekat sini pun, di sini tengok ya. So kalau kita nak refresh balik, dekat sini kita ada, kalau kita nak dapatkan kalau kita ada integration of 1 over u, katakan u tu satu function, x ke 2x ke 3x ke, jadi kita akan memperolehi ln u kan. So jadi kita boleh tulis dia sebagai secara ringkas je, kita ada ln u per u prime ya. So kita kena ddx kan function tersebut. So ingat ini ya. Sama juga dengan sini, kalau kita ada this part yang melibatkan eksponen, kita ada eu over, jangan lupa ddx kan u tu kita tulis macam ni. Dan juga sama juga kalau kita ada yang ini, kita tulis macam mana? Kita akan tulis bu over ini ln b kan, ln b darabkan dengan ddx kan u, iaitu u prime. Boleh ya? So ini kita ingatkan semula, ini semua dalam chapter 5 ya. Jadi kalau kita lihat yang ini pula, contohnya kalau kita melihat sign kat sini, yang ini kita boleh tulis dia sebagai sin u, lepas tu kita kena ddx kan u tersebut, kita boleh tulis dia sebagai u prime. Boleh? Okey, kamu lihatlah ya, ada banyak rumus lain semua sekali sampai ke nombor 28 ini. So please have a read this one. Now kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu integrating by parts. So kita telah pun belajar ya substitution method pada chapter 5. Now chapter ini kita akan lihat pula integration by part. Baik, yang ini kamu boleh lihat yang ditulis kat sini. Cuma kita akan melihat kepada formula ini. Yang ini ya. So, ini adalah formula by part formula. Ini adalah by parts formula, di mana dalam by parts formula ni biasanya kita akan diberi dua function ya. Kita akan diberi dua function, di mana function yang pertama ini, katakan ini adalah fx, dan function yang kedua ini katakan gx. Jadi apabila kita nak integratekan dua function berkenaan, hasil darab dua function ini, kita perlu memilih salah satu function itu untuk kita buat derivatif, satu lagi kita akan buat integration. Dia ada dua ya. So maknanya kita kena pilih function yang sesuai untuk kita buat differentiate, satu lagi function kita buat integrate. Boleh ya? Dan ini adalah formula dia. Jadi apabila kita nak memilih yang mana satu yang lebih sesuai untuk dijadikan differentiation dan juga integration, kita tertakluk kepada ini untuk
kita permudah ya, kita tertakluk kepada yang ini. Kita boleh follow rules yang ini. Ini dia. Ini dia ya. Akronim ini kita ada apa? Kita ada L, kita ada L, kita ada I, kita ada A, kita ada T, kita ada E. So kamu lihat ya, L tu adalah untuk log, fungsi log. Yang I tu adalah inverse trigo. Yang A tu adalah algebraic, ataupun algebraic ini ataupun kita lihat dia sebagai polinomial. Contoh polinomial adalah X, X kuasa 2, 2X. Itu adalah algebraic ya. Yang T lah, yang T pula adalah trigo. Yang E pula adalah stand for exponential. Maksud dia, yang mana sampai dulu, yang mana dulu, kita akan jadikan dia sebagai differentiation. Kita akan differentiatekan yang mana sampai dulu. Okey? Yang mana sampai dulu. So macam tu. Yang mana dululah maksud dia. So jadi contohnya ya, contohnya kalau kita lihat yang ini contoh kita ini, kita ada X darabkan dengan cos X. So kita nak integratekan dia. Jadi kita akan menggunakan by parts. Bila by parts, kita ada dua function. Yang pertama adalah X. Nampak? Yang kedua adalah cos X. Jadi dekat sini kita nak pilih yang mana satu. Sebab kita kena pilih satu tu U, satu tu dV. U tu bermaksud kita akan differentiatekan dia. dV tu kita akan integratekan dia. Okey, kalau kita buat macam ni kan, kita buatlah, katakan kita nak differentiatekan dia. Kita buat macam ni. Differentiate. Ini kita nak integrate. Jadi kita tahu kita ada akronim L, I, A, T, E. Betul? So jadi bila kita lihat dekat sini, yang ini apa? Ini adalah algebraic, betul? Yang ini adalah trigo. So jadi algebraic dekat mana? Algebraic dekat sini kan? Trigo dekat sini. Yang mana dulu? Tentulah algebraic dulu kan? So kalau algebraic dulu, maka algebraic itu akan kita jadikan differentiation. Boleh? So maksud dia, ini akan jadi U, ini akan jadi dV. Boleh? So jadi kita buat dekat sini, U sama dengan X. Nampak? Lepas tu yang integrate pula kita ada dV sama dengan cos X. Boleh? Now kita akan integrate dan kita akan differentiate. Dekat sini kita ada apa kat sini? Kita ada du dx sama dengan 1, maka du sama dengan dx. Yang ini pula kita akan integratekan cos X, kita akan dapat sin X. Jadi kita dapat apa kat sini? Kita dapat V sama dengan sin X. Boleh? So kita dapat inilah sin X dx lah ya. So jadi kalau ikut kepada rumus yang kita tahu sebelum ini, kita tahu rumusnya macam mana? Kita ada U dV sama dengan UV tolak integration V darab du kan. Ini adalah rumus yang kita tahu bagi by parts. Jadi kita akan isikan setiap satu ni. Maksud dia kita cari apakah U daripada sini. Maka U adalah yang ini kan. Lepas tu darabkan dengan V. Mana V? Ini V. Tolak integration V. Mana V? Ini adalah V. Mana du? Ini adalah du. Nampak? So jadi kalau ikut ini, kita boleh nampak dia macam ni lah. Ini pergi sini dan sini pergi sini. Boleh? So jadi dari sini kita dah boleh buat penyelesaian dia, iaitu kita akan ada apa kat sini? Kita akan ada X cos X dx. Kita akan dapati dia adalah X sin X
tolak sin x dx. Boleh ya? So kita hanya follow yang ini sahaja from here. Itu dia. Boleh tak? So dekat sini kita dah boleh cuba selesaikan, sebab dekat bahagian ini hanya integration for sin x sahaja, dia akan jadi negative cos x kan. Kita pun teruskan penyelesaian kita. X boleh plus C lah. Jadi akhirnya jawapan kita akan menjadi, kita dah lengkap dah sekarang ni. Kita ada X sin X tambah cos X plus C. Nampak? Boleh tak? So itu adalah cara dia. Yang pertama sekali saya ulang semula. Kita diberi dua function, kita kena pilih yang mana satu U, yang mana satu dV. Cara pemilihan ni adalah kita guna akronim ini. Tengok yang mana sampai dulu. Yang sampai dulu adalah akan kita differentiatekan. Yang kemudian tu adalah integrate. Boleh tak? Okay, now kita pergi kepada contoh yang kedua kat sini. Contoh kedua ini mana dia? Here we go. Boleh tak? So kita ingat semula L I A T E macam tu. Sekarang ni kita ada apa? Kita ada algebraic dan juga exponent. Ini adalah algebraic. Ini adalah exponent. So, tengok akronim dia. Algebraic exponent. Nampak? A dengan E. Yang mana sampai dulu? A sampai dulu, betul? Kalau A sampai dulu, maka yang A itu akan kita jadikan differentiate dia. Boleh tak? So kalau kita buat macam ni, differentiatekan dia kan, kita sini katakan sini macam ni, maka kita ada apa kat sini? Kita ada U sama dengan X. Dekat sini kita ada dV sama dengan eksponen X. Betul? Ok, so kita ada du over dx. Kita dapat 1. Maka du sama dengan dx. Ini V, kita dapat eksponen X. Jadi dia ikut sini, lepas tu dia pergi sini. Boleh tak? Maka kalau kita nak dapatkan penyelesaian dia, kita akan dapati hasil dia adalah macam ni lah. Integration of dan kita dapat terus jawapannya dekat sini. Okey, settle. Boleh? So itu adalah contoh yang kedua, dan kita ada contoh yang ketiga dekat sini. Kita lihat dekat sini kita ada ln x sahaja, satu sahaja function. Jadi sebenarnya untuk yang ini sebenarnya kita lihat dia sebagai macam ni ya. Sebenarnya dia ada satu kat sini, 1 darab ln x. Lepas tu dx lah. Satu tu tak tulis lah ya. Jadi dekat sini kita hanya ada satu sahaja function, iaitu ln. Jadi bila ada satu sahaja, confirm dekat sini akan jadi u. Dekat sini kita jadikan dia sebagai dv. Okey, settle. Boleh tak? So dari sini kita dah boleh buat jadual ringkas macam ni. Kita ada u sama dengan ln x. Ini dv sama dengan 1. Dekat sini kita ada du dx sama dengan berapa sini? 1 per x kan? Jangan lupa ya.
maka du kita adalah 1 per x dx. ok, settle dekat situ. Ini pula v kita dapat x. ok, kita pergi sini, dia pergi sini. Maka dari sini kita dah dapat jawapan kita, iaitu apa soalan dia? Ini soalan dia kan. Dia akan jadi x ln x tolak x darab 1 per x dx. Macam tu. So dekat sini kita boleh cancelkan ini, boleh cancelkan ini, maka kita akan dapati dia adalah x ln x tolak integration 1 dx, dan kita dah terus boleh dapat jawapan. ok, settle. Boleh ya? ok, ini kita dah buat by parts sekali. So maksud dia, based on the question kat sini, kalau kamu perasan, kita hanya buat satu looping sahaja, iaitu by parts punya ini kan, kita dah boleh terus dapat jawapan. Akan tetapi ada setengah-setengah case kita perlu buat beberapa kali, mungkin 2 kali. Inilah yang dinamakan repeated integration by parts. Dia 2 kali ya, 2 kali. ok, untuk contoh ini kita lihat ya. ok, kita tulis kat sini L I, ok, A, saya nampak algebra kat situ, algebraic kat situ, T, lepas tu E, eksponen. Nampak tak? Ini adalah algebraic, ini adalah eksponen. Mana sampai dulu? Algebra sampai dulu. Maka ini akan jadi dia punya untuk differentiation dia. Ya, ini akan jadi integrate dia. So dekat sini kita ada, let's say kita ada, ini akan jadi u sama dengan x kuasa 2 lah ya. Kita dapat negatif eksponen ni, maka kita akan gunakan ni untuk menyelesaikannya, dan kita akan perolehi ini dia. Saya buat sini ya. Dan saya kemaskan sikit. Tambah. Okey, saya nak buat color biru Baik. Color biru ni apa? Color biru ini kita akan buat by parts again. Boleh? Yang ini kita akan buat apa? Akan buat by parts again. Buat sekali lagi. Boleh? Inilah yang kita namakan repeated integration by parts. So kita dah ada 2 kali by parts. Jadi kalau kita cuba kat sini, kita dapat apa? Kita dapat let's say ini adalah differentiation dia. Kita dapat u sebagai apa tu? Kita nak ambil apa u tu? Tengok, kita ada algebraic dengan eksponen, samalah dengan yang atas kan. So algebraic ini akan kita gunakan untuk differentiation.
DVD adalah eksponen, maka V adalah negatif eksponen. Macam tu. So ambil ini dan kita ambil ini. Maka kembangan bagi yang biru tu kita akan dapati, kejap saya lengkapkan sikit. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat ni. Kita akan perolehi tambah, okey, tambah apa? Cuba kamu tengok kat sini, guna rumus itu. Jadi kita akan dapati belah ini akan tolak. Tolak. Bukan. Sini. Ni saya tertinggal lah. Ada 2 kat sini. Sorry. Sini ada 2. Ada 2. Ya. Ada 2. Okey. Kita akan dapati sekejap. Saya betulkan sikit lah. Kita cuba selesaikan yang warna biru tu dulu lah ya. Yang ini. Ini kita dapat dan okey guys. So sekarang ni hasil dekat sini kita akan gantikan terus ke dalam sini. Boleh? So yang color biru ni kita akan buat by part sekali lagi. Ini dia aturan dia, dan kita cuba expandkan dia, kembangkan dia guna rumus tu, dan ini adalah hasil dia. So kita masukkan hasil ini ke dalam bahagian biru ini di atas ini. Jadi overall kita akan dapati hasil dia macam mana. Hasil dia ini soalan dia. Maka kita akan copy daripada sini lah ya, sampai sini. Ini kita gantikan dengan yang ini. Maka kita akan dapati tambah 2. Okey, 2 yang ni lah saya buat color biru lah ya. Tolak plus C. Dan akhirnya kamu pemudahkan, kita terus dapat jawapan. Kita faktorkan lah. Yang mana-mana boleh kita faktorkan, kita faktorkan. Okey? Or equivalent. Boleh nah? So itu adalah caranya, iaitu kita akan buat 2 kali by parts. Ada contoh lain di sini. Ini pun sama juga, kita akan buat 2 kali dekat sini. Ingat semula akronim tu kita ada apa kat sini? Kita ada eksponen, kita ada trigo, betul tak? So kalau kita guna akronim tu, kita akan ada macam ni. Kita akan ada L, I, A, T, E. Nampak tak? So trigo sampai dulu sebelum eksponen. Maknanya yang trigo tu akan kita differentiatekan. Yang eksponen tu kita akan integratekan. Nampak So dekat sini kalau saya tulis kat sini, dia akan jadi, ini akan jadi U, ini akan jadi
dV. Boleh? So kita buat sekarang. Selesai satu bahat. Bahat yang kedua. Sama juga. Maka pergerakan dia akan jadi macam ni dan juga sini. Guna rumus ya. Guna rumus. Maka kita akan memperoleh saya salin semula soalan. Dan saya perkemaskan sikit. Saya nak biru kan. Okey. Yang color biru tu kita akan buat sekali lagi by parts. Boleh? Sekali lagi by parts. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, kita akan perolehi apa kat sini. Kita buat sikit dekat sini ya. Yang color biru ini kita dapat differentiate ni apa? Ambil sin ke ataupun ambil eksponen? Ambil sin kan? Try go dulu kan? So jadi du macam tu. Boleh nah? So jadi untuk yang ini, yang color biru ini kita buat sini ya. Yang color biru ni kita akan dapati dia sebagai apa? Ini sebagai eksponen X sin X tolak here we go. Boleh nah? So semua ini kita akan gantikan ke dalam sini, yang tempat color biru tu. Boleh ya? So bila kita masukkan semua sekali ke sana, kita akan dapati penulisan dia akan jadi macam ni semua sekali akan jadi macam ni. Kita ada ni soalan dia, EX cos X tambah apa? Tambah, kita akan tambah semua ni semua ni ke dalam sini. Baik, bila sampai sini, adakah perlu kita nak buat ulang lagi yang ini?
perlu tak kita nak buat integration by part sekali lagi? Dalam kes ini kita tak perlu. Tahu sebab apa? Sebab cuba kamu tengok dekat sini dengan yang ini dia adalah sama. Okey, saya birukan sikit. Katakan saya block dia, kita change style dia, kita buat color hijau lah katakan macam ni. Yang ini nampak tak dia sama? Bila sama, kita boleh pindahkan ini ya. Kamu pindahkan ini sekejap. Kamu pindahkan ini ke sebelah kiri. Jadi bila kita pindahkan, kita akan dapat 2 kali kan? Kita akan dapat 2 betul? Sama dengan yang inilah. Ini saya faktorkan supaya nampak lebih kemas lagi. Macam ni. Maka akan jadi 1/2. So eksponen X okey, settle. Boleh ya? So ada sedikit kelainan dekat sini di mana kita akan pindahkan some of the ungkapan dekat sini ke sebelah kiri supaya kita dapat memperolehi jawapan yang macam ini. Boleh ya? Okey, ini adalah kita ada repeated ya, repeated punya by parts. Okey, sekarang ni ada satu lagi cara iaitu yang dinamakan ini dia, tabular method. Ni ya, tabular method. Mungkin lebih senang. Untuk apa? Untuk repeated integration by parts. So jadi cara dia adalah macam ni lah ya. Ini adalah step dia. Kamu boleh tengok step dia macam mana. Please read this one. Tengok yang ini. Tapi kita terus tengok contoh ya. So nanti kamu tengok ya, setiap step ni ada maknanya yang tersendiri ya. Yang step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat ini tengok ya. Label the arrows with alternating plus and minus sign, starting with plus. Boleh? Dan step kelima. So kalau kita lihat contoh dekat sini, nampak tak dekat sini? So we are given one question here, iaitu kalau kamu lihat ya, x kuasa 2 tolak x, satu function. Function yang kedua adalah cos x. Cuba kita check akronim tu, apa cerita? Kalau kita check akronim, dia akan jadi apa? L, I, A, T, E. Betul tak? Iaitu yang mula-mula ni adalah algebraic, yang kedua ni adalah trigo. Jadi algebraic dulu sampai, baru sampai trigo, maka algebraic tu kita akan jadikan dia sebagai differentiation. So this part, ini akan jadi U, ini akan jadi dV. Nampak? So inilah dia dekat sini. Ini differentiation. Nampak? Yang ini adalah integration. Boleh? So inilah U lah, ini adalah dV. So kita lakukan proses itu sehingga apa? Sehingga kita bahagian differentiation ni kita dapat kosong, dan kita stop. Nampak tak? Kita buat sekali di sini. Ini kita salin dulu. Lepas tu kita differentiatekan sekali, dapat ini. Differentiate lagi, dapat ini. Differentiate 2, dapat kosong, kita stop. Boleh tak? So integration ini dia akan follow. Dia akan follow berapa step dekat sini sampai dekat kosong ini. So soalan itu adalah cos x. Kita integratekan dia, dapat sin. Integrate sin, dapat negative cos. Integrate negative cos, dapat negative sin. Macam tu.
Ya, kita kena pairkan dia macam tu. Bila dah lengkap macam ni, cara kita nak ungkapkan jawapan adalah cara yang macam ni. Inilah yang cuba disampaikan dekat step berikut. Kamu boleh baca betul-betul dekat sini. So jadi arrow dia akan start daripada sini, arrow dia pergi ke, dia akan melintang macam tu, melintang ke bawah macam tu. So melintang macam ni, melintang macam ni. Dan tandaan dia mesti tambah kat situ. Tambah ya. So jadi hubungan ini dengan yang ini adalah darab. So maksud dia x kuasa 2 tolak x darab sin x. Nampak? Boleh? Lepas tu tolak apa? Tolak 2x tolak 1 darabkan dengan negatif cos x. Oleh sebab ada negatif kat situ, dia akan jadi positif lah kemudian kan. Lepas tu tambah 2 darab negatif sin. Kita akan dapati negatif 2 sin x. Jadi kalau kamu perhatikan aturan dia, barulah kita nampak macam mana hasil ini kita perolehi. Yang ini ya, kamu tengok betul-betul ya. Ini satu. Boleh? Dia datang daripada ini. Yang pertama ini. Boleh tak? Yang kedua ini dia datang daripada arrow yang kedua. Dan yang terakhir ini dia datang daripada arrow yang ketiga. Hati-hati tandaan plus minus sign tu. Ini ni. Simbol ni plus minus ni sebab kita akan menggunakan dia. Boleh tak? So itu adalah satu cara. Baik. Kalaulah kita tak nak menggunakan kaedah tabular ni, adakah kita boleh dapatkan jawapan kalau kita guna cara biasa? Jawapannya boleh. Ya, jawapannya memang definitely akan boleh. So jadi dalam kes ini kalau kamu cuba cara biasa, tak nak guna tabular ini, kamu akan dapati dia punya by parts punya bilangan kali dia, kamu kena buat 2 kali. Ya, kamu kena buat 2 kali by parts, baru kita dapat jawapan yang sama dengan dekat sini. Saya tak nak tunjuk lah ya, kamu boleh cuba ya. 2 kali by parts punya proses, kita akan dapati hasil dia adalah sama. Tapi panjang, dia remeh kan. So might as well better lah kita guna tabular method untuk yang repeated cases. Boleh tak? So kamu cuba ya. Kamu boleh cuba apa yang saya sebutkan tadi tu. So kita boleh menggunakan kaedah yang biasa kita gunakan tanpa menggunakan kaedah tabular. Okey. Tengok contoh kat sini. So sekarang ni untuk yang ini kita nak guna kaedah tabular. Tengok kita dapat ke tidak. Baik, kita tengok function ini. Kita ada algebraic. Lepas tu kita ada apa ni? Ini eksponen. Kan? Eksponen. So jadi kalau kita tulis kat sini, akronim tu kita ada L, I, A, T, E. Macam tu. Okey? So jadi oleh sebab A jumpa dulu, maka yang A ini kita akan jadikan dia sebagai U. So this part akan jadi U, ini akan jadi dV. Boleh ni? Okey, kita buat kat sini sekejap nah. Sini kita tulis sini katakan repeated differentiation. Lepas tu di sini katakan repeated integration. Maka dekat sini kita mulakan dengan x kuasa 2. Clear? Dekat sini kita ada apa? Kita ada x tolak 1 kuasa setengah. Nampak tak? Ok, now kita akan teruskan proses differentiation ini. Dekat sini kita buat sekali, differentiatekan x kuasa 2, kita dapat 2x. Kita differentiatekan 2x, kita dapat 2.
differentiate 2, kita dapat kosong. Kita stop. Lepas tu kita followkan dengan yang ini. Untuk yang integration pula, kita integratekan yang ini, kita dapat apa kat sini? Kita dapat 2/3. Kita buat sekali lagi, kita dapat 4/15. (5/2) dan yang kosong tu kita dapat 8 7/2. Boleh? So, kita buat arrow. Ini pergi sini. Darab ini darab sini. Lepas tu ini darab sini. Dan jangan lupa, dia start dengan apa? Dia punya sign dia start dengan positif, negatif dan juga positif. Kena darab lah dekat pangkal tu. Jadi bila kita dah nampak macam ni, kita terus boleh dapat jawapan, iaitu, mana soalan dia? Okey. Ini dia jawapan kita. Follow je. Kita salin je balik sebenarnya. Iaitu kita dapat okey, settle. Boleh ya? So kamu kena buat pengiraan sikit lah ya. Kena darab sikit. Darab dengan berhati-hati. Dan terus kita dapat jawapan. So maknanya kita dah dapat avoidkan banyak mistake kalau kita nak buat kaedah biasa. So better this way. Kita guna tabular method. Okey ya? Okey. Selesai yang itu. Now kita lihat pula yang ini apa? Seterusnya. Integration by part for definite integral. Okey, kita pun dah tahu kan apa maksud definite integral ini, iaitu definite integral ni diberi the lower limit and the upper limit of the integral. Ini diberi, ini diberi. So kita ada selang dia kan? Ada selang dia di mana kita akan gunakan nilai-nilai tersebut. Ini adalah apa ni? Ini adalah lower limit Ini adalah upper limit of the integral. So, kaedah dia sama sahaja. Seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini. Okey, kita tengok contoh kat sini Ini kita ada yang ini. Macam mana kita nak selesaikan ini? Tangent ini. So, tangent inverse tangent inverse. So, sekarang ni kita nak guna apa? Kalau guna akronim tu kita ada satu aja kan? Kita satu aja. So, maknanya dekat sini kan, ni sebenarnya ini 01, dia 1 darab dengan tangent inverse x dx. Dia macam ni lah. Boleh nah? So, definitely tangent inverse ni akan jadi u. Boleh? Ini akan jadi u. Yang satu ni akan jadi dv. Dia sama macam ln tadi. Ingat kan contoh sebelum ni kan? So, kita buat kat sini. Kita cuba nak dapatkan jawapan dia. Boleh?
So maknanya kita dah boleh dapat hasil dia, iaitu kita cuba buat dulu tanpa ada dia punya limit ya. Kita cuba yang ni dulu. Nanti kita masukkan dia punya limit dia. Ini kita dapat X. Okey. Macam ni ya. So, sekarang ni masalahnya dekat sini macam mana kita nak dapatkan hasil integration X over 1 plus X squared ni. So dekat sini saya nak ingatkan kamu ya, kita akan menggunakan ln ya. Ln punya properties dia macam ni ya. Kamu ingat tak kalau saya buat sini, remember kalau kamu ingat lagi, kalau kita buat ddx kan ln fx, ini salah satu daripada log ataupun ln punya properties ya. Kita ddx kan ln fx, kita dapat apa? Kita akan dapati hasil dia adalah f prime x over fx. Harap ingat yang ni ya. Ini one of the ln properties tau. Cara untuk menyelesaikan dia. So ini kalau kita differentiatekan dia this way. Kalau kita patah balik macam ni, kita akan integrate dia, betul tak? Jadi maksud dia kita akan memperolehi yang ini. Maksud dia kalau kita integratekan f prime f, kita akan dapat ln fx lah maksud dia ya. So jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah f, atas ini adalah f prime. Cuba kamu tengok ini, kita boleh make use tak kat sini? Yang bawah ni adalah fx dia, 1 tambah x kuasa 2. Yang atas ni adakah yang f punya terbitan? Bukan kan? Sebab terbitan bagi yang bawah ni supposed to be 2x. Yang atas ni hanya x sahaja. Dia tak ada 2, betul tak? Maknanya kita boleh ubah suai sikit dekat sini. X tolak. Kamu tengok macam mana saya buat. Saya ada kedua. So kamu nampak tak macam mana saya ubah suai? Saya darabkan atas ni memang tak ada 2. Saya darabkan 2, tapi lepas tu saya darabkan dengan 1/2 supaya saya boleh cancelkan. Might as well dekat sini dengan dekat sini sama je sebenarnya. Saya cuma tambahkan 2 dekat sini, tapi saya matikan balik dekat sini. Nampak? Sebab apa saya nak darabkan 2 di sini? Sebab saya nak atas ni ada 2x. Ya, sebab saya nak pakai yang ini tau. Nampak ya? Dekat atas ni adalah differentiate daripada yang bawah, hasil dia. So, yang bawah ni kalau kita differentiatekan dia, kita dapat 2x. Sebab itulah saya perlukan 2x dekat atas. Yang asal ni tak ada 2. Saya letak 2, tapi saya cancelkan balik. So macam tu. Boleh? So, kena ingatlah ini ya. Ini kena ingat ln punya cara, ln punya properties, one of it lah. Di mana kita akan gunakan dekat sini. Bila sampai sini, barulah kita boleh guna yang ln ni. Maknanya dekat sini, hasil akhir kita akan dapat apa? Bukan hasil akhir. Kita belum masuk limit lagi. Ni, kita dapat tolak 1/2 ln
Itu dia. Nampak ya? So dekat sini take note ya. Ini take note macam mana kita dapat yang itu. Dan juga take note juga macam mana kita ubahkan di bahagian ini. Boleh? So dari sini kita dah boleh masukkan limit dia, iaitu 10 ya. Masuk 10. Variable pun semua variable X, tak ada masalah. Kita masukkan dia. Maka kalau kita masukkan dia punya limit dia, macam ni, kamu kira elok, tekan kalkulator, kita akan dapati hasil dia adalah yang berikut. Or equivalent, apa-apa nombor lah ya. So dekat situ. So itu adalah cara macam mana kita nak dapatkannya. Boleh? Ok, now kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu integrating trigonometric function ya. Integrating trigonometric function. So jadi dekat sini ada beberapa perkara kat sini ya, yang dia punya basis dia. Ini saya minta kamu please have read this one. Ini dan sebenarnya antara ni kamu tengok jugalah dekat sini, kadang-kadang kita akan menggunakan ini juga, nombor 1 ini dan juga nombor 2. Tengok yang mana-mana sesuai. So daripada sini kita boleh menjana idea kalau kita bertembung dengan macam mana kalau kita nak buat integrating powers of sine and cosine ini ya. Powers of sine and cosine. So yang ini. Baik. Dekat sini ada banyak benda lah ya. Kamu boleh tengok. Nampak ya? Ini adalah hasil-hasil dia ya. Hasil dia sin cube, cos cube, sin cos 4, cos 4. So kadang-kadang kalau kita perlukan beberapa data dekat sini, kita boleh ambil. So macam tu. Okay, now kita nak pergi dia punya prosedur dia. Okay, kita nak fokuskan dekat sini ya. Kamu tengok kat sini. Ini bentuk umum kalau kita ada sin and cosine. Integrating product of sin and cosine, yang ini ya, integrating product of sin and cosine. So hasil darab sin and cosine. Cuma sekarang ni dia ada kuasa. Kamu tengok ni ya, sin kuasa M, cos kuasa N. So yang ini. So jadi ada tiga keadaan di mana kita diberikan 3 prosedur setiap satunya. Yang pertamanya, kalau kita melihat kepada ini ya, yang ini, tengok ke sini, yang ini, kalau N itu ganjil. Contohnya kalau kita ada let's say cos kuasa 3x, kuasa cos tu kan ganjil kan. So maknanya kalau macam tu kita akan menggunakan prosedur yang ini. Yang kedua ni M adalah odd. M tu mana? M tu adalah yang sin kan. Contohnya kalau kita ada bertembung dengan sin kuasa 3x. Contoh macam tu. Jadi kita akan guna prosedur yang kedua. Dan seterusnya yang last kali, kalau M itu genap, N itu genap. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ada sin kuasa 4x ya, darabkan dengan cos kuasa 4x. Contohnya macam tu. Maka kita akan menggunakan prosedur yang nombor 3. Boleh? So kamu boleh lihat ya, prosedur dia. Contoh ya, contoh kalau yang cos kuasa ganjil ini, dia kata apa? Split off a factor of cos. Pecahkan kuasa 3 ni kepada mungkin cos kuasa 2 darab cos kuasa 1. Nampak tak? Ya, so this is split off. Split off ni pecahkan lah. So itu yang pertama. Bila dah kita split off kan dia, apply the relevant identity. Contohnya tadi macam ni kan, kan ini kuasa 3 kan. So jadi kita boleh pecahkan cos kuasa 2x darabkan dengan cos x. Nampak? Itu yang pertama, dia suruh pecahkan 2. Lepas tu dia kata apply the relevant identity. Maksud dia nak guna yang ini. Bila nak guna ini? Dekat sini.
Nampak tak? Ini dah jadi cos kuasa 2 kan? So gantikan. Boleh? Dan nombor 3 adalah make a substitution. Penggantian ya, penggantian. Make a substitution of ini. U sama dengan sin X. Nanti kita tengok contoh nah. So ini adalah apa yang dimaksudkan dengan prosedur tu. Jadi kamu boleh tengok yang ini dan juga boleh tengok yang ini. Ya, saya tak nak bincang banyak kat situ. Semuanya ada dekat sini dan kita akan terus kepada contoh. Boleh nah? So section ini agak panjang juga tapi kita kena buat. Baik, kita ada 2 soalan dekat sini. Nampak Ada 2 soalan dekat sini. Kita ada apa kat sini? Kita tengok A terlebih dahulu ya. Bila kita tengok A kat sini, kita ada sin genap dengan cos ganjil. Betul? Jadi kita nak tengok yang mana? Kita nak tengok yang mana? Kita ada 3 prosedur ni. 1, 2, 3. Nak tengok mana? Kita of course kita akan tengok yang boleh tak? Kita ambil yang nombor 3 ni. Tak boleh. Nombor 3 ni kena sin dengan cos tu dua-dua kuasa genap. Ya. So yang nombor 2 ni kalau sin tu kuasa ganjil. Sin ni kuasa ganjil ke? Sin ini kuasa genap. So tak boleh juga. Maka kita terpaksa ambil kaedah yang nombor 1. Ya, cos kuasa ganjil. Di sini. Nampak tak kat sini? Ini adalah cos kuasa 5 kan? Kuasa ganjil. Jadi kita kena gunalah. Maksud dia mula-mula kena pecahkan, kena ringkaskan dia. Yang pertama. Yang kedua kita kena guna apa? Kita kena guna yang inilah. Cos kuasa 2 X sama dengan 1 tolak sin kuasa 2X. Ini apa? Yang kita saya just copy yang ni je. Nampak tak ni? Dia punya identity dia. Kita akan guna yang ni punya. Confirm kita akan guna yang ni. Lepas tu satu lagi kita akan guna yang ni. Substitution. So another one, kita akan gunakan U sama dengan sin X. Baik, ini sahaja info yang kita ada. Kita akan cuba jawab soalan A ini dengan hanya menggunakan info yang ini. Boleh? Okey. Yang pertama sekali, kita akan pecahkan dia. Ini cos kuasa 5 kan? Kita reducekan dia. Kita buat macam ni. So, kita akan buat macam ni. Sin kuasa 4 ini tak ada masalah. Salin balik. Tetapi cos kuasa 5 tu pecahkan kepada 2. Iaitu cos kuasa 4 dengan cos kuasa 1. Boleh tak? Ini kita buat, katakan saya buat macam ni ya. Saya buat color biru lah. Cos kuasa 4x darabkan dengan cos x. Boleh? Macam tu. Kita pecahkan dia. Kita kena split dengan dia. Itu maksud prosedur tadi tu. So, bila terpecahkan ni, kita nak buat apa? Kita tak boleh buat apa-apa kecuali kita kena start guna apa sekarang ni? Kena guna, okey, kita guna substitution boleh tak? Boleh kot. Tengok kita diberi, kita buat dulu U sama dengan sin X. Jadi kita ada du dx. Kita ada apa kat sini? Ada cos X. Maka du kita adalah cos X dx. Betul? So, jadi boleh tak kita guna yang ni? Nampak tak yang ni? Ini dengan ini. Nampak? So, maknanya ini kita boleh jadikan dia terus jadi du. Nampak tak? Okey. So, itu satu. Kita dah permudahkan dia. Yang cos kuasa 4x tu nak buat macam mana? Ya? Cos kuasa 4x tu kita nak buat macam mana? Kita akan buat, kita tengok kita akan guna yang ini pula. Kita akan guna yang ini. Hubungan ini. Baik. Ini selesai ya. Yang ini selesai. Ini satu part kita dah guna tadi. Lepas tu satu lagi tu kita guna yang ni. Kita tahu yang
cos kuasa 2x sama dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Betul tak? Yang ni sekarang ni dia, kalau kita nak dapatkan kuasa 4, okey tak apa, ini sama dengan apa? Kita tahu inilah sin x ini sama dengan u kan, u kuasa 2 lah. So saya buat dulu, ini adalah 1 tolak u kuasa 2. Alright, lepas tu kalau kita nak kuasa 4, kita buat macam mana? Kita buat macam ni kan, cos kuasa 2x kalau kuasa 2, kita dapat cos kuasa 4. Jadi ini pun dapat macam ni, 2. Nampak? So ini adalah cos kuasa 4x 1 tolak u kuasa 2 kuasa 2. Nampak tak? So jadi kamu nampak yang ni, dan kamu nampak yang ni, maka ini akan menjadi 1 tolak u kuasa 2 kuasa 2. Boleh? Yang sin kuasa 4 ni macam mana pula? Yang lain semua dah ganti u kan? Yang sin kuasa 4 ni masih lagi x. Kita tahu bahawa sin x sama dengan u kalau sin kuasa 4x sama dengan u kuasa 4. So yang ini akan jadi u kuasa 4. Okey, settle. Kita dah tukarkan semua menjadi variable u daripada x tadi tu. Nampak? Baik, kita salin semula. Kita akan dapat secara keseluruhan dia integration u kuasa 4 darab 1 tolak u kuasa 2 kuasa 2 du lah. Okey, selesai kat situ. Jadi kita selesaikan. Kamu expandkan dulu ya. Ini kamu expandkan dia dan darab masuk dan sebagainya. Kita akan dapati hasil dia adalah ini. Du. Boleh? Now kita integratekan dia. Kita dapat apa? Kita dapat u kuasa 5 per 5 tolak tambah c. Nampak kan? So yang itu. Now boleh tak kita biarkan dalam bentuk u kat sini? Tak boleh. Ya, sebab soalan tu dia x, maka kita kena gantikan semula jadi x. Saya nak naikkan dekat atas kat sini. Jadi hasil kita adalah, kamu ganti balik u tu adalah apa? U tu adalah sin x kan? U tu sin x, ganti semula ke sini. Gantikan semula dengan sin x. Jadi kita akan dapati hasil dia adalah sin kuasa 5x per 5 tolak 2 sin kuasa 7x per 7 tambah sin kuasa 9x per 9 tambah c. Okey, ini jawapan dia. Boleh ya? So, itulah cara dia dan macam mana prosedur itu kita gunakan untuk mendapatkan jawapan. Nampak macam rumit sikit kan? Tapi kita kena cubalah. So, yang itu. Okey, itu A. Yang B pula macam mana? Yang B ni. Ya, yang B ni kita kena lihat ya. B ni kita tengok. Yang ni. B tu kita ada yang ini kan? Kita ada, let's say, integration sin kuasa 4x cos kuasa 4x dx. Kita ada ini. Boleh? So, kita akan buat apa kat sini? Kita akan buat kita pecahkan kepada dua bahagian dulu. Ini dia susah sikit.
kita buat macam ni. Bukan sikit, ini adalah yang mana? Yang B ini kita akan guna mana? Prosedur yang nombor 3, betul? Ni dia. Ini dia prosedur nombor 3. Dia kata use the relevant identity to reduce the power on sin and cos x. Nampak tak? Use the relevant identity to reduce the power on sin x and cos x. Jadi identity yang kita nak gunakan adalah yang ini, dan kita kena reducekan power dia. Maksud dia, untuk soalan B ini kuasa 4. Kita reducekan dia, kita buat kuasa 2 terlebih dahulu. Boleh? So, jadi kita dapat macam ni lah ya. Dapat sin kuasa 2x kuasa 2 darab cos kuasa 2x kuasa 2 dx. Dia sama dengan atas ya. So dari sini baru kita gunakan identity kita dekat sini. Yang ini. Baru kita gunakan ini. Kedua-dua ni. Kita substitutekan dalam ni. Jadi ini panjang sikit lah ya. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat boleh tak? Yang ni. Lepas tu okey. Selesai yang tu. Dan apabila kamu cuba permudahkan ini, kita akan dapati hasil yang berikut. Yang ini kamu cuba ya. Ini kita akan dapati dia sebagai 1/16. Kamu darab elok-elok ya. Integration 1 tolak cos kuasa 2 2x kuasa 2. Ni dx. Boleh nah? So yang itu. Kamu dapat yang ni. Now, macam mana kita nak buat sekarang ni? So dekat sini kita kena fikirkan something. Macam mana kita nak buat? Kita tengok, let's say kita ambil yang ini ya. Katakan kita ada sin kuasa 2x. Kita tahu dia sebagai 1 tolak cos kuasa 2x. Betul kan? Yang ni kan? Lepas tu kalau kita ada sin kuasa 4x, kita ada 1 tolak cos kuasa 2 macam ni. Betul kan? So maknanya, cuba kamu tengok, kita dah hampir-hampir dah bentuk ni. Bentuk ni dengan sini. Jadi kalau kita ada sin kuasa 4 2x macam ni, maka kita akan dapati dia akan menjadi 1 tolak cos kuasa 2 2x kuasa 2. Nampak? Boleh? So jadi kita akan replacekan yang semua ni menjadi sin kuasa 4 2x. Boleh tak? Ini. So jadi dekat sini kita akan dapati 1/16 integration of sin kuasa 4 2x. Macam tu. dx. So saya buat tandaan sikit. Yang ini didatangnya daripada sini. Macam tu. Boleh? So jadi bila sampai dekat bahagian ini, kita akan buat substitution. Macam mana kita nak buat kat sini? Kita ada, katakan saya buat u sama dengan 2x
Jadi kita ada du over dx sama dengan 2, maka dx sama dengan du per 2. Nampak tak? So maknanya dekat sini ini dengan ini. Nampak? So ini akan jadi du per 2. Yang ni pula akan jadi sin kuasa 4 2x ni akan jadi u. Ya? Ini akan jadi u. Nampak? So secara keseluruhan dia kita akan dapati 1/16 integration of sin kuasa 4 u darab du per 2. Boleh nah? Dan kita akan dapati dekat sini 1/32 integration of sin kuasa 4 u du. Boleh? Okey. So dari sini ini perhatikan baik-baik ya. Dari sini ini nampak tak sin kuasa 4 ni, sin kuasa 4 u ni kita tak payah kira sebab kita akan terus guna hasil yang telah pun ada. Contohnya apa? Dekat sini. Tengok ya, ini sin kuasa 4 kan? Kita akan ambil ini. Ini dia guys. Sin kuasa 4. Nampak? So, semua-semua ni 3/8x tolak 1/4 sin 2x dan sebagainya. Kita akan copy yang ini, kita letakkan dekat bawah. Boleh? So, jadi dekat sini kamu kena salin balik semua sekali lah ya. Dekat sini kita akan dapati ini akan jadi apa? 1/32. Salin semua. 3/8u tolak 1/4 sin 2u tambah 1/32 sin 4u plus c. Okey. So inilah jawapan dia, tapi jangan lupa kita jangan tinggalkan dia dalam sebutan u, kena ganti balik. U tu apa? U tu adalah 2x kan? Gantikan semula u tu sebagai 2x. Ini semua gantikan dengan 2x. Ini gantikan dengan 2x. Ini pun gantikan dengan 2x. Ini pun gantikan dengan 2x. Jadi secara keseluruhannya bila kamu cuba kat situ, kita akan dapati hasil akhirnya ya adalah, kalau saya masukkan 1/32 ni ke dalam, kita akan dapati jawapan dia adalah itu dia. Boleh nah? So agak panjang juga untuk kita menyelesaikannya. Okey, itu adalah dua contoh yang ada dalam teks ini. Baik, seterusnya kita lihat pula dekat sini, iaitu yang ini. Kita nak tengok yang ini ini sebenarnya kita dah pernah jumpa dah ini. Ini dalam triangle punya identity, one of it lah. Cuma kita nak gunakan yang ini dalam setengah-setengah soalan. Soalan yang macam mana tu? Soalan yang macam ni. Nampak tak ni? Evaluate sin 7x cos 3x. Nampak tak? So yang ini maknanya, cuba kita lihat triangle identity tu. Kita ada apa tadi? Soalan tadi kita ada sin 7x kan? Saya select kat sini. Kita ada sin 7x darab cos 3x. Ini. Yang ni. So maknanya kalau kamu tengok equation
16, 17, 18, yang mana sesuai kita nak guna sekarang ni? Kita akan guna yang mana? Tentulah kita akan guna equation 16. Betul kan? Kita akan guna equation 16. So, kita akan guna yang itu. Jadi, saya tulis kat sini, apply equation 16. Okey, di mana kita akan dapati alpha dia adalah 7x, lepas tu beta dia adalah 3x, dan dekat sini kita terus boleh dapat jawapan okey. Ni saya salin dulu ya. Okey, kita akan integratekan satu persatu. Integratekan sin 4x, kita dapat negatif cos 4x bahagikan dengan ddx 4x. Jangan lupa yang itu ya. Kita akan dapati ini adalah negatif kan? Sini plus C. Macam tu. So akhirnya kita akan dapati jawapan akhir kita adalah okey, macam tu. Boleh ya? So, kita dah tengok sin dengan cos. Macam mana pula kalau kita ada tangent and secant? Benda yang sama juga sebenarnya ya. Sama juga, kita ada tangent and secant pula kali ini. So, jadi benda-benda macam ni, kalau sin dengan cos tadi ada prosedur dia, maka tangent and secant pun ada prosedur dia. Benda yang sama. Macam ni. Ni dia prosedur dia. So jadi kita lihat dekat sini dekat sini yang ni kita nak lihat yang ini tau. Boleh? Dan kita ada case di mana n even dan m odd. Tengok mana n mana m ni kepunyaan siapa punya. N itu adalah tangent n itu adalah secant punya. Yang m itu adalah tangent punya. So kalau kita nak tulis contoh kat sini, contohnya kita ada secant kuasa 4x kat sini. Lepas tu kalau m odd kita ada tangent kuasa 3x. Macam tu. Ini antara contohnya lah ya. So jadi cara dia masih lagi hampir sama dengan sin dengan cos tadi. Nampak kat sini? Split off a factor of secant squared. Apply the relevant identity. Ini dia. Lepas tu make the substitution u sama dengan tangent x. So the rest masih lagi sama. So kita akan follow lah kan. Follow. Cuma sin dengan cos tadi adalah function dia sendiri. Yang ini ada dia punya sendiri. Boleh ni? Okey, kita tengok beberapa contoh kat sini.
Baik. Lihat dekat sini, kita ada apa? Tengok N dia adalah genap, betul tak? Untuk yang A ni. So, saya buat kat sini Untuk A kat sini N adalah 4. Boleh ni? So, maka dia adalah even. Secant secant tu kan kuasa genap kan? So, jadi kita ada macam mana? Kita ada soalan dia macam ni. Boleh? So, kita akan split dengan dia. Akan split dengan secant tu. Secant tu kan kuasa 4 kan? Splitkan kepada 2. So, jadi kita ada kita buat macam ni. Macam mana buat kita buat kuasa 2 lah. Saya buat kali tak ada kali hijau. Macam tu. Boleh nak? So, dekat sini kita akan buat apa sekarang ni? Kita nak guna identity. Ni. Kita nak guna yang ni. Gunakan dia punya rival entity. Kita replacekan dulu. Secant ni, secant square ni, kita akan ambil ini. Tangent kuasa 2 X tambah 1. 1 je tau. 1 bahagian saja. Saya ambil kat sini. Saya tukarkan masuk ke dalam sini. Boleh? Saya tukarkan dulu. Tak apa, kamu tengok dulu. Sebab yang ini nanti saya akan gunakan substitution. Ini saya jangan sentuh dulu. Secant square X dx ini kita akan guna substitution. Yang ni So, saya tukarkan yang ini. Kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat kat sini kita ada tambah 1. Nampak? Yang itu. Baik. Sekarang ni kita tengok yang ini pula. Yang ini kita akan guna substitution. Sebab dia suruh guna kan? Nampak ni? Dia suruh guna yang ini kan? Satu kita dah pakai yang ini. Lepas tu kita nak guna yang ini pula. So, kita kena gunakan. Jadi, kita pun buat katakan U katakan tangent X, maka du dx kita dapat secant kuasa 2x, betul tak? Lepas tu du kita dapat secant kuasa 2x dx. Kamu nampak tak? Di mana kita nak gantikan dia? Nampak tak kat sini? Ini saya akan gantikan ke situ. Tu dia. Ini. Boleh? Dia akan jadi du terus. Ini akan jadi du. Nampak tak? So macam tu. So jadi, kalau macam tu, kita sebenarnya dah boleh gantikan semua dengan u. Kamu nampak tak kat sini? Belah sini memang dah du, betul tak? Lepas tu secant square ini dia akan jadi apa? Secant square ni dia dah jadi tangent kuasa 2x tambah 1 kan? Tangent kuasa 2 ni sama dengan apa? Ini kalau kamu perasan, ini akan jadi u kuasa 2. Setuju? Yang ini pun akan jadi u kuasa 2. Nampak tak? Sebab datang daripada sini. Jadi bila kita buat macam tu, kamu akan perasan semuanya dah jadi u. Nampak tak? So, kita boleh tulis dia sebagai integration of u kuasa 2 bracket u kuasa 2 tambah 1 du. Macam tu. Boleh? So, dari sini pergi sana ya. Kita akan dapati, kita integratekan dia, kita akan memperolehi u kuasa 5
per 5 tambah U kuasa 3 per 3. So macam tu. Jadi jangan biarkan dia dalam sebutan U. Kita gantikan dengan X, maka hasil kita akan menjadi tangent kuasa 5X per 5 tambah kuasa 3X per 3 tambah C. Okey, selesai yang itu. Nampak So itu adalah penyelesaian bagi A. Boleh? Okey, kita cuba dua lagi, iaitu B dengan C. B macam mana? Tangent cube darab dengan secant cube X dx. So macam tu. So jadi kalau kita nak cuba, kita boleh cuba dia banyak sikit kat sini, B kat sini. Okey, kita soalan ni apa tadi? Soalan ni adalah yang ni kan. X. Lepas tu kita akan breakdown dia. Akan jadi ini properties mana nak pakai? Okey, secant tangent tangent yang ganjil, tangent ganjil. Okey, kita akan pakai yang ni tangent yang ganjil, kita akan pakai yang case nombor 2 ni. Nampak everything dekat sini. Maknanya dia kata split of a factor of secant x tangent x. Kita follow split of a factor of secant x tangent x. Ini kena ada lah. So jadi kita kena pecahkan lah. Kena pecahkan dia. Jadi kita akan dapati kamu kau tengok dia jadi macam ni nanti. Dia akan jadi tangent tangent kuasa 2 X. Apa dia? Kejap, tengok balik. Tangent dengan secant, tangent dengan secant, tangent dengan secant. Okey, tak apa. Saya pecahkan ni dulu. Yang tangent kuasa 3 ni kita jadikan tangent kuasa 2 X darabkan dengan tangent X dulu. Ini kan tangent kuasa 3 kan? Yang ni Lepas tu yang secant itu pula saya pecahkan pula ini. Saya pecahkan pula secant kuasa 3 ni kepada dua bahagian. Saya tulis macam ni. Secant X darabkan dengan secant kuasa 2X dx. Macam tu. Kamu nampak tak? Boleh so ini satu pairing tau. Ini satu pairing, ini pairing yang lain. Saya pecahkan dulu. Tapi sebenarnya kita nak tengok yang ini. Nampak tak? Yang itu. Boleh? Kita dah dapatkan ungkapan yang dia nak tu. Tangent X, secant X. Yang ni kita nak ni sebenarnya. Okey, sebelum tu kita cuba kita buat dulu substitution tu apa cerita Kejap substitution tu kita ada apa? Kita ada U sama dengan secant X. Kalau du dx kita dapat secant X tangent X. Jadi du kita dapat secant X tangent X. Ini dx. Tengok yang mana kita boleh sumbatkan ke dalam. Nampak kan? Kita boleh pakai yang ni kan? Ini kan? Nampak? Kita gantikan ke dalam sini. Boleh? Kita gantikan. So, kita ada tangent X, secant X, dx. Yang ni. Ini sekali. So, kita akan replacekan semua sekali ni. 1, 2, 3 ni dengan du sahaja. Boleh? So, maknanya yang tangent X, secant X dengan dx dah settle. Dia dah jadi automatic jadi du dah sekarang ni. Ini dah jadi du. Yang belum lagi adalah secant squared dengan tangent squared. Betul tak? Okey.
So sekarang ni kita tukarkan pula tangent square ini. Kita tukar menjadi apa? Cuba tengok. Hubungan dia apa? Nampak tak kat sini? Tangent square ini sama dengan secant square plus secant square minus 1. Tulis. Replacekan dia dulu. Ini akan jadi secant kuasa 2x minus 1. Macam ni kan? Lepas tu kita ada secant square. Lepas tu kita dah ada du tadi kan? Buat du terus. So sekarang ni ini tak ada masalah sebab secant square ini adalah u kuasa 2, sorry. Ini adalah u kuasa 2 kan? U kuasa 2. Yang ini pun adalah u kuasa 2. Datangnya dari mana? Datangnya daripada sini. Nampak kan? So jadi kita dah boleh tulis secara keseluruhan dia akan jadi macam ni dah sekarang ni. U kuasa 2 tolak 1 darab U kuasa 2 di U. Now kita boleh integrate easily. Kita akan dapati hasil dia adalah U kuasa 5 per 5 tolak U kuasa 3 per 3 tambah C. Jangan biarkan U macam tu. Ganti masuk semula. U tu adalah secant X. Maka hasil kita yang terakhir adalah secant kuasa 5X over 5 tolak C. Ok, settle itu. Boleh ya? So agak panjang juga ya cara kita nak menyelesaikannya, tapi itulah cara dia. Sila buat dengan berhati-hati. Ok, now untuk C pula kat sini, ini agak panjang juga. Tangent kuasa 2x darabkan dengan secant x. Ok, dekat sini kita akan menggunakan hasil daripada ini nanti ya. Kan ada banyak-banyak ni kan. Ini semua ni ada banyak-banyak semua ni. Hasil ni kita akan guna hasil daripada yang berikut. Kita akan guna untuk soalan C tu, kita akan ambil ini tau. Kita akan ambil yang ini ini satu, lepas tu ini satu. Kita akan guna yang itu untuk bantu kita. Sebab ini kita tak akan kira ya. Ini kita ambil terus saja ini semua ni. Tapi macam mana kita nak buat? Okey, kita salin dulu yang tadi tu. Mana tadi? Dekat sini kan. Kita ada apa tadi? Kita ada kiranya bantuan kita lah kan. Nombor 1 bantuan kita tadi, kita ada secant x dx. Ini hasil dia ya. Ln hasil yang kedua yang akan bantu kita adalah yang ini. Okey, ini dia. Kita akan gunakan nombor 1 dan nombor 2 tu untuk bantu kita nanti ya. Okey, soalannya apa tadi? Soalan dia adalah yang ini. Baik. Ya, yang ini. So dekat sini kita akan pecahkan dulu. Kita tengok mana boleh kita buat. Kita nampak tangent square tu boleh kita pecahkan dia. Bukan pecahkan dia, kita boleh tukarkan dia menjadi yang ini ya. Saya buat colour biru ya. Tu dia. This one. Jadi dekat sini kita dah boleh dapat, kalau kita kembangkan sikit, kita dapat hasil dia sebagai
Boleh? Dan dekat sini kita dapat ni lah. Boleh tak? So dekat sini kamu masukkan. Ini akan bantu. Ini akan masuk sini. Boleh ni? So kamu masukkan semua-semua sekali kat situ. Dia akan jadi panjang sikit lah ya. Panjang sikit. Dia akan jadi macam ni lah ya. 1/2. Panjang juga. Okey. Tolak. Tambah C. Jadi akhir sekali apabila kita nak cuba simpulkan dia, kita simplifykan dia, kita akan dapati dia akan jadi 1/2 plus C. Okey. So itu adalah jawapan dia. Ini agak lain sikit, di mana ada benda lain yang bantu kita untuk dapatkan jawapan. So ini guys ya. So harap ini dapat jadikan panduan kepada kamu untuk menyelesaikan beberapa soalan yang macam ini. Okey guys, so saya rasa saya stop dulu sampai sini. Kita akan sambung kuliah kita pada teaching video yang akan datang. So thanks for watching. See you in the next video.